Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u wa nasahu. Jadi sebelum kita baca ni, kita tengok terjemuhlah dulu hak kita baca dah ayat 11 hingga 13. 3 ayat dulu kita tengok terjemuh 13, barulah kita baca ayat 14 sampai ke habis. Ayat sebelahnya bunyi wazarni wal mukadzibin ulin na'mati wa mahilhum qalila. Maksudnya, dan biarkan aku Allah yang membalas orang-orang yang mendustakan, iaitu orang-orang yang berada dalam kemewahan, dan berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Jadi Tuhan sebut wazarni, tinggalkan aku, dia kata. Aku dengan siapa? Wal mukadzibin, dengan orang-orang yang mendustakan, dia tidak percaya kepada Rasul. Dan orang ni pula dia kata ulin na'mati, orang yang duduk dalam keadaan ada nikmat, kemewahan. Lepas tu dia kata wa mahilhum, beri tempoh lah ke dia. Dah dia nak bersyukur-syukur ya dengan nikmat yang dia ada tu. Kalau dia duk berasa boleh berpanjangnya nikmat dia bagi, tapi di sisi Tuhan dia kata wa mahilhum, beri tempoh ke dia qalilah, sikit lah, tak lama. Dia kata di sini Allah mengugut dan mengancam para pembesar Quraisy. Ia kupu dengan mengatakan, biarkan wahai Muhammad, aku akan bertindak sendirian terhadap para pendusta yang mendustakan ayat-ayatku. Siapa dia ni yang mendustakan ni? Yang terdiri daripada golongan orang kaya, yang tergelam dalam kemewahan dan kemegahan di dalam dunia. Dia lain dengan Al-Walid bin Mughirah. Wasani ni ada benda. Tu dalam Al-Mudassir. Ni hak lain ni. Hak ni pembesar-pembesar Quraisy ni. Zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu mamnudan. Ni Zarni orang lain, bukan Al-Mughirah ni, pembesar-pembesar Quraisy. Sebabnya pembesar orang yang menjadi pengikut Nabi itu al-mustada'afin, orang-orang dhaif, orang miskin. Sedangkan orang-orang kaya, orang bangsawan semuanya kufur. Jadi aku akan menyeksa mereka nanti dan berikan mereka tangguh dalam tempoh yang sikat untuk bersenilai, sehingga nanti akan datang azab sengsara yang menimpa mereka. Nak selama mana sangat gaduh atas dunia ni, dia kata. Kata setengah ahli tafsir, Allah menangguhkan azabnya bermaksud ditangguhkan sehingga Rasulullah SAW berhijrah mendirikan kerajaan di mana. Ni ada ahli tafsir dia kata maksud tangguh tu bukan tangguh hari akhirat, tangguh sebentar, 13 tahun lah Nabi mengalami kesusahan di Mekah, ditindas, ditolak oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Tapi apabila dia mendirikan kerajaan di Madinah, nanti Nabi ada kekuatan, kita akan balas balik. Sebaik saja Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kota Mekah dilanda kemarau yang panjang bertahun-tahun. Selain daripada serang balik itu, bila orang beriman itu tinggal dah kota Mekah, Mekah jadi kena kemarau. Kemudian terjadinya perang Badar. Ini perang pertama yang akibatnya terbunuhnya para pembesar Quraisy termasuk Abu Lahab. Inilah dikatakan azab di dunia sebelum menerima azab yang lebih dahsyat. Jadi Tuhan tipu aku dulu azab ni, seksa. Mekah ada sebut dia landa kemarau yang panjang tu. Jadi dulu ada juga hujan. Mekah ada hujan. Ada. Tak pernah ada satu sekali umrah tu kan. Ada. Dia tidak kata. Dia gini kita ngaji geografi kan. Dia punya berapa dah? Berapa inci dia panggil dulu? 10 berapa inci je. Purata hujan tahun ni dia. Bukan tak ada langsung. Tapi bila mari kemarau tu mari tak turun langsung. Dia Mekah, dia sebentar lah. Ada satu kali tu kan. Allah sebentar je hujan antara Maghrib dengan Isya. Penuh air depan Kaabah. Sekali kat buku lali. Budak-budak Arabnya berani gong bahasa jenis bahasa tak lagi berjumpa air. Dia terlegan je dia. Air tak ada lagi. Dia tak ada GPS pak dia. Saluran dia face. Hujan metal masa tu kan. Semaya Maghrib. Tu email tu nak sokonnya. Lepas baca petih horor tu hujan.
Orang ni baca inna a'tayna selalu dia. Duk mikir dah hari tu, dia kata nak pergi semaya bawah ke nak duduk atas hari ni. Tak apa, biarlah nak duduk atas sekali. Mujur duduk atas. Lepas tu turun hujan. Dia baca inna a'tayna lalu. Sudah hujan. Dia pasal jeruk lah bakal tu email kau. Buku banyak pakat duk mau hunga mari. Untuk arak ni bakal dia tak dijuk air. Siapa jadi hitam legang air di depan Kaabah. Jadi nak royaknya ada air juga jarang-jarang. Bila dia kemarau tu dia turun hujan. Tiba-tiba bila dah Nabi berhijrah tu dia jadi kering tak turun hujan langsung. Tu dia. Lepas tu ayat 12 pula inna ladaina ankalan wajahim. Kerana sesungguhnya di sisi kami, tu yang kata ladaina di sisi kami tu angkalan. Ni ayat cerita dalam neraka tu. Angkalan ni maknanya belenggu-belenggu, dia ikat rata. Dan neraka jahannam yang menjual-jualan. Wa ta'aman dhu ghussatin wa adzaban alima. Serta makannya yang menyumbak di kongkong dan azab yang pedih. Kita tengok lagu mana ni keadaan ni. Ditekuk mereka dan tangan mereka sebagai menandakan bahawa mereka orang yang bersalah. Ikat gari itu sebenarnya. Kalau tak ikat pun dalam neraka tu nak hungar gala ke mana. Tapi dia nak tunjuk mana orang ni bersalah. Maknanya kalau orang rata ni dia panggil simbol sebagai tanda orang bersalah. Kemudian Allah menyatakan sesungguhnya di sisi kami di akhirat ada belenggu besi yang berat dipasang di tekuk mereka dan tangan mereka sebagai menandakan bahawa mereka orang yang bersalah. Okey. Mereka berada dalam neraka jahannam yang menjula-jula apinya. Dan diberi pula makanan yang pahit, tidak dapat ditelan kerana tersangkut di kerongkong dan tidak pula dapat dikeluarkan kerana berduri. Nama apa dah? Zakum nama dah. Buah tu dia jadi duri. Tak makan lapar. Buah lapar, gong dia telan kat gak sakut takut nak kehek tak boleh, nak telan tak boleh. Dah lah api duduk sekeliling dia dah nyebui pula muka lagi. Tak boleh nak gambar ni seksa. Lah duduk dalam neraka. Sebagai orang Islam ni biar berasa gerung-gerungnya gitu ke neraka. Jadi mau ni tak ditebet gurau. Tika-tika bahasa muda-muda mula dia tidak khabar nak buat maksiat juga. Tak takut sikit habuk ni. Orang duduk pergi pak tu. Walaupun tidak maksiat besar lah maknanya. Tak boleh takut lah mana dah. Semaya gitu-gitu Jamil muda dia lagu. Dakwah tak berapa kali Jamil dulu ni. Orang tua hak semaya pun jaga-jaga Jamil dulu. Jadi hari ni kita nak bacalah ayat 14 sampai ke 20. Berhabis ayat dah. Start daripada yauma tarjuful ardu wal jibal. Sakut situ sudah sikit dah. Yauma tarjuful ardu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون
فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان نشيبا pakai bahasa. وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Okey, sebelum kita tengok terjemah, cuba tengok dari segi baca answer.
Sebagai ingatan lah, huruf dad tidak termasuk dalam qalqalah. Dia huruf dipanggil huruf syiddah. Syiddah ni maknanya dia kejap, kemah. Jadi kalau ada dad huruf mati, kita kena pegang, jangan jadi terlucu. Misalnya wa akharuna yadribuna fil ard. Jadi kalau kita lepaskan dia bunyi gini, wa akharuna yadribuna fil ard. Apa dah? Dia tidak serupa huruf ba, nah. Macam huruf ba tu misalnya wala nablu, ba tu dia lekol-kol, wala naba. Huruf ta jangan buat wa akharuna hak salahnya wa akharuna yadribuna fil ard. Berbeza lah dua tu. Hak betul lagu mana? Wa akharuna yuqatilu wa akharuna yadribuna fil ard. Dengar sekali lagi dah. Wa akharuna yadribuna fil ard. Yadribu. Hak salahnya yadribu. So belakangnya juga yabtaghuna min fadlillah. Kalau orang baca lagi kita kata salah tu, tak boleh qalqalah huruf dah. Yabtaghuna min fadlillah. Mana salahnya? Da. Hak betulnya tengok huruf ba qalqalah lah. Yabtaghuna min fadlillah. Nampak tak? Ba tu ada qalqalah, tak ada. Yabtaghuna min fadlillah. Ingat tu lah. Tu dia. Buat wali tak nak buat mana? Gimana? So, mencolek dah orang nak. Tengok kabar. Lama-lama mencolek dah orang. Orang marah kami tak tebus. Okey, ayat 14. Yawma tarjuful ard wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Yawma, pada hari, yaum tu hari dah. Tarjuful ard wal jibal. Tarjufu ni maknanya berkocok. Gapo dia berkocok? Al ard, bumi, dan turut berkocok juga wal jibal. Wa kanatil jibal, maka adalah gunung tadi, bukit buka tadi, kathiban mahila, dia jadi macam timbul tu. Lepas tu bersepok-sepok, sedangkan bukit ni batu kerah pecah, hacul lebu. Kita boleh gambar, kita boleh koyawi lagu tu kiamat. Okey, hacul lebu jadi pasir. Orang duk pecah batu di kuari tu guna mesin kung. Kalau dia mari apa ni? Dia mari tabur batu kuari ni kan. Kecil-kecil crusher tu kecil lagi kalau lebu tu. Guna mesin gung nak pecah tu dia letup pan dulu. Dum. Pecah ni. Jadi lagu tu lah hari kiamat tu batu tu hak di kuari tu jadi hancur masih. Tu tak tahu. Dahsyatnya hari kiamat. Kemudian ayat 15. Terjemuh saja sampai ke 19. Kemudian Tuhan sebut inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasul. Inna, Tuhan kata, sesungguhnya kami. Tuhan ni seorang tapi tapi dia bahasa kala-kala tepat. Dia bahasa aku, dia bahasa kami. Macam ayat tadi. Zarni, tinggal kat aku. Dia tak kata zarna. Tapi kadang-kadang dia kata inna, sesungguhnya kami. Dia bahasa kami ni mana nak tunjuk besar dia. Arsalna, sekali lagi dia sebut, sesungguhnya kami hatta, kami kirim. Dia tidak kata arsaltu. Kalau seorang arsaltu, tapi dia kata arsalna. Sesungguhnya kami
Sebenarnya ayat ni kalau tak ada inna tak apa dah. Arsalna ilaikum. Jadilah ayatnya. Tapi dia tambah depan. Inna, sesungguhnya kami. Arsalna, kami kirim. Dua kali kami sini. Kami hantar. Kami utus. Utus siapa? Ilaikum, kepada kamu. Rasulan, seorang rasul. Bukan main-main ni. Bukan kata benda ni secara kebetulan. Tapi sudah diprogram. Kami sendiri, Allah ni, atta mari, utuh mari, rasulmu. Syahidan alaikum, yang menjadi saksi. Alaikum, ke atas kamu. Rasul ni dia jadi saksi di hari akhirat, saksi kita. Jadi atta Nabi ni, Muhammad ni, kama arsalna, ada ayat al-Fahdah. Kama ni sebagaimana. Arsalna, kami telah kirim. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, rasulan, seorang rasul. Siapa dia? Nabi Musa. Tuhan bahasa dengan orang kafir Quraisy. Hei orang kafir Quraisy, kami atas mari, utuh mari seorang rasul untuk menjadi saksi ke atas kamu, serupalah dengan kami telah kirim rasul kepada zaman Fir'aun, Nabi Musa dulu. Masa Fir'aun dulu Nabi Musa, masa mu ni Nabi Muhammad, kerja dia serupa. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin, dalam ayat lain Tuhan kata, sesungguhnya kami bangkitkan setiap umat itu rasulan, seorang rasul. Umat sekian, rasul sekian. Umat sekian, rasul sekian. Bertali arus. Nak boleh sapa kepada Nabi kita ni 313 orang rasul. Nabi kita ni rasul yang ke-313. Hak 25 tu, 25 tu hak sebut dalam Quran. Kita baca dalam kitab-kitab akidah dia sebut rasul ni 313 orang. Hak kita tak tahu nak sebut. Ada dua benda. Satunya kata syahidan alaikum, okay? Syahidan apa? Menjadi saksi kata kami kepada kita hidupkan ini termasuk juga. Dan dia jadi saksi kepada umat dia. Ada kita tak tengok kan? Maknanya? Saksi di mana? Dia begini. Dalam setengah tafsir dia kata menjadi saksi ke atas perbuatan kita, amalan kita. Apabila berlutut di depan Tuhan Yang Esa, Rasul kita ada depan untuk mengiyakan perbuatan kita, sama ada dia nabi syafaat ataupun tidak. Misalnya ditanya Rasul, ya wahai Rasul, pernahkah kamu sampaikan risalah yang telah aku amanahkan kepadamu, kepada umatmu ni? Rasul boleh berlepas diri. Ya Allah, aku sapa belaka dah ke umat. Okey, dia paling kita. Mutu ke tak? Jadi dia jadi saksi situ. Menyaksi kepada. Saksi ni dia kata klik kan? Ada, dia tak menyaksikan, dia tahulah maknanya perbuatan kita. Situ dah timbulnya Nabi kata, dah aku berlepas diri. Muhammad, misalnya, umatmu telah membuat amalan macam dia tanya Nabi Isa kan. Hei Isa, mu ayat ke umatmu ke mu ni Tuhan? Kan ada ayat tu dah. Mu Tuhan, mu ayat ke tak? Dak. Sehingga Nabi Isa kata, aku tidak akan berkata benda yang aku tak tahu. Kenapa Tuhan tanya begitu? Jadi saksi. Yang orang Kristian ni yang anggap mu ni Tuhan tiga dalam satu ni, mu ajar ke Isa, dia tanya. Itu Al-Quran sebut kan? Dah, aku tak ajar. Jadi Nabi kita pun dia akan menyaksi ke atas perbuatan amalan-amalan. Umat semaya lagu ni mu ajar ke Muhammad lagu ni? Dah, aku tak ajar lagu ni. Dah, dia buat lagu ni juga. Dia punya pasal lah. Aku berlepas diri. Nabi pun takut dengan Tuhan. Kenapa dah situ? Bukan dia tengok, bukan menyaksi melihat. Dia menyaksikan di atas perbuatannya. Jadi sebenarnya Tuhan sebenarnya, kalau dia tak tanya Nabi pun dia tahu tak. Cuma dia nak tunjuk upacara. Nak tunjuk besarnya dia. Nabi dan Rasul dia royak di akhirat kan, di hari kiamat. Nak akak muka pun takut depan Tuhan. Masalah. Malaikat nak kecek takut.
Nabi kita, Nabi Muhammad, orang yang mula berani kecil dengan Tuhan. Nak tegur Tuhan, kita kata begini. Nak tegur tak berani Tuhan berkata. Tuhan dua belakang Nabi. Nak kecil depan Tuhan takut. Kita boleh gambar lagu mana. Sebab Tuhan dia cabar tu, limanil mulkul yawm. Siapa jadi raja ini? Kau tahu betul siapa dia? Limanil mulkul yawm. Siapa jadi raja ini? Geram ni bahasa tu. Cuba bayang dia, malaikat sebesar-besar malaikat tak berani ketik dah gitu. Malaikat takut nak kecil dah gitu. Aku Tuhan duk cegak depan. Tak tahu lah cegak ke mana. Geram kulit Tuhan. Oh, Rabbi. Saya benda tua ni ya. Kita nak sebut ni. Setiap rasul tu dia akan utus kepada umat dia. Dia umat dia dia. Manakala Nabi Musa ni, umat dia ialah Bani Israel. Apa kena-mengenanya dengan umat Fir'aun? Fir'aun tu kaum dia kecil. Bukan dia Bani Israel. Dia maksud umat ni maknanya bukan satu bangsa. Umat dia umat setempat. Umat setempat. Israel, Bani Israel dengan Kipti itu dikira satu bangsa, tapi satu umat dalam kelompok masyarakat dia. Contohnya gini, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut diutuskan pada satu zaman dah, tapi tempat berbeza. Waktu di Sodom, Nabi Ibrahim di sini, ya, di Mekah. Malaikat tu berupa jadi orang singgah dengan Nabi Ibrahim. Singgah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan kau orang yang tetamu mari. Ui makan daging bakar. Kan dalam Quran tu tak? Hiri daging bakar holo. Ui daging bakar tak setu, kelih saja. Ni bukan orang ni ketar takut kan? Nabi Ibrahim takut. Dia kata jangan takut, kata. Aku mari ni aku sebagai malaikat, aku diutuskan oleh Allah nak singgah tempatmu. Dia nak beritahu kepadamu bahawa kamu akan dikurniakan anak. Dia bini dia suka pada cerita tu. Macam mana aku boleh buat anak? Aku tua, dia kata dah. Ini kerja Tuhan, dia kata. Nak lahirkan Ishak kan. Lepas tu nak pergi mana? Aku nak pergi di Sodom. Nak pergi balik bumi kaum Nabi Lut. Artinya kaum Lut untuk umat dia di Sodom, Nabi Ibrahim di Mekah. Inilah ayatnya disebut walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat tu kami bangkitkan seorang rasul, tapi membawa mesej yang sama. Dia membawa risalah yang sama. Ani'budullah. Ajak umat dia suruh sembah Allah. Jangan sembah menggelai. Wajtanibut taghut, dan jauhkan daripada taghut, iaitu Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah. Situ. Jadi, Rasul-Rasul ni dia bertanggungjawab. Kerana dia dilantik, amanah dia menyampaikan. Kalau dia tu tidak menyampaikan sebagaimana Tuhan suruh, dia kena soal jawab. Tapi tak ada Rasul yang sifat Rasul ni tabligh. Ingat tak? Sidik amanah tabligh. Tabligh ni maknanya 100% dia menyapa. Dia tak tinggal belah pusat-pusat kliki pun. Mana-mana yang Tuhan suruh dia amanah kepada dia, sampai kepada umat dia, dia tak mipak sikit habuk. Dia lepas diri. Hak tak lepasnya ialah kita. Orang panggil deliver. Hak Tuhan nak dia suruh ke Rasul. Rasul pun passing kita. Rasul lepas. Hak tak lepas apa dia? Kita. Pasal apa? Hak Rasul suruh tu tidak kita buat 100%. Hak Rasul larang kita tidak jauhkan 100%. Kita kena soal. Rasul tak kena soal dah. Soal juga tapi soal lepas dia. Betul tak? Nampak tak kita ni? Ni je kita duk kira ni pagi petang siang ada ni kan. Nak pelepah Rasul kan? Tu dia. Nak pelepah hak Rasul buat mari kita ni. Fa asa fir'aun ar-rasul fa aqaznahu aqzan wabila. Maka Firaun menderhaka kepada Rasul itu. Dia cerita ni. Firaun mula ni dia derhaka ke Rasul tu, Nabi Musa. Fa aqaznahu aqsan wabila. Maka Tuhan pun menyeksakan dengan azab seksa ia seberat-beratnya. Ayat 17, fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildani shibah. Cuba tengok ni.
Nak royak beratnya hari akhirat kiamat ni. Maka bagaimana kamu dapat menjaga dan menyelamatkan diri kamu jika kamu ingkar pada hari huru hara? Munuk kana? Fakai fatataku. Munuk lagi laku mana? Ingkar fartum kalau munuk kupu tak dengar kata Rasul, yauman hari tu. Dia gambar lagu mana? Berat tak berat hari tu? Ya ja'alul wildana shiba. Kanak-kanak budak jadi uban. Budak-budak kecil ni boleh jadi uban. Pasal apa? Terkejut jadi uban. Uban-uban ni orang tua, orang muda tak uban lagi. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Langit akan pecah. Munfatir, infitar. Kana wa'duhu maf'ula. Tuhan kata janji Tuhan, wa'duhu janji Tuhan tu maf'ula, dia buat sungguh. Maf'ula ni makna buat sungguh. Tuhan kalau dia kata dia nak buat, dia buat sungguh. Lepas tak buat lagi, tunggu masa dia akan buat. Ini ayat. Inna hadhihi tazkiratun faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini menjadi peringatan. Mana ada ayat tu Tuhan kata ni peringatan lah weh. Oleh itu dia kata, faman syaa'a, siapa dia nak, ittakhadha ila rabbih sabila. Boleh dah dia cari jalan untuk dia boleh gi rapat dengan Tuhan. Dah kalau lagu ni punya benda Tuhan kata aku royak suruh hara hari kiamat siapa budak pun boleh jadi tumbuh uban kerana takutnya kelih kepada kiamat. Maka tak ada lain. Kalau mu nak lepas daripada lagu tu, carilah jalan lagu mana? Jalan yang boleh menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini huraian sikitlah, kita habis huraian ni. Tak ada ayat 20, ayat akhir sekali, tengok minggu depan pula. Allah menggambarkan kejadian hari kiamat. Pada hari itu bumi dan gunung gana bergoncang yang sangat dahsyat. Dan gunung gana yang kukuh menjadi timbulnya pasir yang berterbangan walaupun pada asalnya ia adalah batu yang penjara kerah. Macam ayat tak adil. Batu kuali tu kena berdiri dengan sebedu dan baru dia pecah. Tapi hari kiamat tu jadi pasir habis. Gambaran ini dibawakan untuk menakutkan kaum yang mendustakan Rasul. Jika mereka masih juga bersikap demikian, pasti mereka ditimpa seksa sebagaimana umat-umat terdahulu. Allah menyatakan sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kamu wahai orang kafir Mekah seorang Rasul. Ayat tadi dah. Iaitu siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang akan menjadi saksi terhadap kamu mengenai kekufuran dan kedurhakaan kamu sebagaimana kami telah utuskan dulu seorang rasul kepada Fir'aun iaitu Nabi Musa. Ini dia panggil ni. Ini makna saksi. Dia menyaksikan sama ada kita beriman ataupun kufur. Dikhaskan menyebut Fir'aun dengan Nabi Musa di sini adalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disakiti oleh penduduk Mekah sebagaimana Nabi Musa telah diperkecil dan disakiti. Jadi dia bawa contohnya ambil benda-benda serupa. Kalau Nabi Muhammad tu berdepan dengan orang Quraisy duk lawan dia, duk menyakiti dia, serupalah dengan Nabi Musa dulu. Fir'aun dan puak-puak Fir'aun tu duk menyakiti Nabi Musa. Seterusnya Allah mengisahkan Fir'aun yang telah derhaka kerana mendustakan Nabi Musa dan tidak mahu beriman dengannya, sebagaimana orang kafir Quraisy telah derhaka dan mendustakan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai pengajaran dia kata. Kalau Nabi Musa duk perang tu, hak lawan Nabi Musa tu, Tuhan selam dalam laut balasan kepada Fir'aun, maka tidak mustahil orang Quraisy kalau buat lagu ni kepada Nabi Muhammad, maka terima gerah serupalah dengan Fir'aun. Sebab sama-sama Rasul. Nabi Musa pun Rasul, Nabi Muhammad pun Rasul. Tidak ikut Rasul, menyakiti Rasul, akibat dia sebagaimana kena kepada Nabi Fir'aun kerana buat khianat ke Nabi Musa. Hiya wa kafir Quraisy kalau buat khianat ke Nabi Muhammad, supaya tu juga mu akan kena. Tu jawab ayat gitu je. Lantaran itu Allah membinasakan Fir'aun dengan kebinasaan yang dahsyat, iaitu menenggelamkan bersama-sama kaumnya di dalam laut. Tu cerita orang tahu belakang tu cerita tu. Allah mengulangi ancamannya kepada penduduk Mekah dengan kedatangan hari kiamat yang dahsyat.
Habis cerita tu diriwayat. Bagaimana mereka akan menyelamatkan diri? Ainal mafar, nak galakuan. Kedahsyatan hari kiamat digambarkan oleh Allah menyebabkan kanak-kanak yang masih kecil menjadi tua secara tiba-tiba kerana ketakutan. Hak umur 2-3 tahun, hendak main bergambar tiba-tiba geng mari kiamat menjadi tua. Jadi kecuk baru gigi luruh tu diubah. Jauh pelik tu dah jadi tua. Langit pun menjadi berpecah belah. Sebaik sahaja berlaku hari kiamat, maka apa yang dijanjikan Allah tetap berlaku dan tidak akan dimungkiri. Ini Tuhan tidak akan mungkir janji. Ini tak ada panjang ayat ni.